Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan hidayahnya. Kita dapat bertemu pada petang ini untuk kita sama-sama berbincang berkenaan dengan keindahan bahasa Al-Quranul Karim. Jadi untuk makluman tuan-puan boleh dapatkan nota daripada link yang dipaparkan dalam ruangan komen ataupun dalam ruangan chat. Jadi insya-Allah petang ini kita akan masuk perbincangan selanjutnya, iaitu baris yang tidak menurut kaedah bahasa ataupun baris yang tidak menurut kaedah tata bahasa, ya. Dalam bahasa Arabnya disebutkan sebagai al-harakatu ghairul i'rabiyah. Al-harakatu ghairul i'rabiyah iaitu baris pada hujung kalimah tetapi ia tidak mengikut kaedah i'rab ataupun kaedah tata bahasa. Dalam pengajian qiraat terdapat kalimah-kalimah yang dibariskan tidak mengikut kaedah baris yang masyhur. Iaitu kalau kita sebutkan kaedah baris yang masyhur ni untuk makluman tuan-puan, sebagai contoh firman Allah dalam surah Al-Fath ayat yang ke-10, وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ. Dekat sini kalau tuan-puan perhatikan, kalau mengikut kaedah baris, ha, dhamir, kata ganti nama, yang terletak selepas huruf ya mati ataupun terletak selepas huruf yang berbaris bawah, sepatutnya ha ini berbaris bawah. Jadi kalau ikut kaedah baris yang masyhur, sepatutnya akan dibaca dengan alaihi, bukannya alaihu. Ya, bukannya alaihu. Okey, itu dari sudut kaedah bahasa Arab, ya, tuan-puan. Kemudian sama dalam surah Al-Kahfi sebagai contoh, wama ansanihu. Sepatutnya kalau mengikut kaedah yang masyhur dalam bahasa Arab, ha bulat berada selepas huruf ya, sepatutnya dibariskan dengan baris bawah, wama ansanihi. Ya. Jadi bentuk yang ini hanya pada dua tempat ini sahaja. Bima ahada alaihullah, satu lagi wama ansanihu. Dan satu lagi tempat yang dia bukannya kerana datang selepas huruf ya ataupun baris bawah, tetapi dia datang dalam bentuk yang lain sedikit, yang itu ada pada contoh yang ketiga. InsyaAllah kita akan bentangkan pada petang ini, ya. Jadi jika tuan-puan perhatikan huruf ha pada kalimah alaihu ini ataupun wama ansanihu dibariskan dengan dhammah. Dhammah ini apa? Dhammah ini ialah baris depan. Sedangkan kaedah yang masyhur dalam membariskan huruf ha adalah dengan kasrah, iaitu baris bawah. Contoh, ya, tuan-puan, kalau tuan-puan perhatikan dalam banyak surah, wama as'alukum alaihi, ha yang datang selepas huruf ya sukun ataupun yang datang selepas huruf baris bawah, jadi ha itu akan menerima baris bawah. Jadi dekat sini sepatutnya alaihi. Dan inilah yang berlaku kepada banyak tempat, kecuali dua tempat ini sahaja, ya. Dalam surah Al-Qasas, contoh, waqalat li ukhtihi. Perhatikan ha yang berada di hujung kalimah yang bermaksud dia. Okay, bila datang selepas huruf berbaris bawah, ta di sini baris bawah. Datang selepas huruf ta baris bawah, ha baris bawah. Jadi sepatutnya dekat sini dia akan dibaca ukhtihi, bukannya ukhtihu, dan itulah yang berlaku dalam surah Al-Qasas. Qusih. Tengok, ya, di sini qusih, ha bulat yang datang selepas huruf ya, sebelum huruf ya baris bawah pula. Dekat sini ha sepatutnya baris bawah, dan itulah yang berlaku dalam surah ini, Al-Qasas. Fabasurat bihi. Perhatikan bihi. Ha bulat, dia baris bawah, ia datang selepas huruf ba baris bawah, maka ini adalah mengikut kaedah yang masyhur dalam bahasa Arab. Cuma kita tak boleh nak nafikan, iaitu memang ada bahasa dalam bahasa Arab ni, iaitu bahasa Al-Hijaz, ya? Membariskan huruf ha dengan dhammah seperti ini memang terpakai dalam bahasa Al-Hijaz. Jadi kalau tuan-puan perhatikan dalam bahasa Al-Hijaz ni, kan dalam bahasa Al-Quran, dia bahasa Arab ni dia ada 7 bahasa yang
yang famous. Yang paling famous adalah bahasa Hijaz dan bahasa Tamim. Tamim di sini untuk maklumat tuan-puan tak ada kena-mengena dengan tanah Melayu. Kalau kata ta itu tanah mim Melayu, itu tak ada kena-mengena ya. Jadi Tamim di sini bahasa Arab. Bahasa Arab yang berada di tanah Arab ya. Jadi ada 7 bahasa yang masyhur. Yang paling masyhur adalah bahasa Hijaz dan bahasa Tamim. Okey, dalam bahasa Hijaz mereka membariskan baris depan. Kalau datang selepas baris bawah ataupun dalam keadaan semua bentuk, ha'ud dhamir ni adalah ha yang membawa maksud dia, ha bulat, itu dibaca dengan baris depan hu. Jadi dia akan baca li ukhtihu, qussihu, ya, fabasurat bihu, ataupun wa ma as'alukum alaihu, itu dalam bahasa mereka. Dan Al-Quran, ayat-ayatnya diturunkan dalam 2 bahasa ini yang masyhur. Selalunya, antaranya bahasa Hijaz ataupun bahasa Tamim. Bahasa Hijaz ataupun bahasa Tamim. Dan semua tempat Al-Quran menggunakan bahasa yang disebut sebagai bahasa Tamim untuk kes ha bulat ni. Dalam kes lain ada banyaklah keadaan Al-Quran menggunakan bahasa Hijaz. Tetapi untuk kes ini, ha bulat, ha simpul, dibaca dengan baris depan, hanya pada 2 tempat saja Al-Quran menggunakan bahasa Hijaz. Yang selainnya Al-Quran menggunakan bahasa Tamim. Jadi persoalan yang boleh dibahaskan di sini, mengapakah bahasa Hijaz hanya diterapkan pada 2 tempat, iaitu surah Al-Fath dan surah Al-Kahf. Itu soalan yang kita boleh tanyakan ya. Sedangkan kesemua kalimah lain yang mengandungi huruf ha tidak pula diterapkan bahasa Hijaz. Ya. Jadi itu soalan yang kita nak timbulkan pada petang ini, nak bahaskan. Kenapakah ha'ud dhamir tidak disebutkan dengan baris depan pada semua tempat. Hanya 2 tempat sahaja. Jadi jawapan yang paling mudah tuan-tuan, bila Al-Quran menggunakan pakai kedua-dua bentuk ini, kita sebutkan mengikut pandangan As-Suyuti rahimahullah, beliau mengatakan ketidakseimbangan ataupun ketidakseragaman dalam Al-Quran menunjukkan ia adalah kalam bukan manusia biasa. Jadi bila ada bentuk alaihu, ada ketikanya digunakan alaihi. Selalunya digunakan alaihi, tetapi ada kalanya digunakan alaihu. Ini menunjukkan salah satu bentuk yang berada di luar kotak pemikiran manusia. Bila berada di luar kotak pemikiran manusia, ini bukan kalam manusia. Ini kalam Tuhan Yang Maha Esa. Ya? Para sarjana bahasa Arab, baik klasik maupun contemporary. Tadi yang saya sebutkan alasan yang pertama, hikmah yang pertama berdasarkan jawapan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Tapi yang ini kita boleh telusuri juga mungkin ada hikmah yang lain. Maka kita katakan para sarjana bahasa Arab, baik klasik maupun contemporary, bersepakat bahawa dhammah merupakan baris yang paling kuat dan paling berat. Ini kalau kita perhatikan pada sudut ilmu linguistik, ilmu yang berkaitan dengan lidah, dia ada susunan baris. Baris yang paling mudah adalah baris atas. Kemudian baris yang rumit sedikit adalah baris bawah, I. Kemudian baris yang paling rumit adalah baris depan. Kerana kita terpaksa memuncungkan bibir, tuan-puan tak boleh sebut huruf baris depan sekiranya tidak memuncungkan bibir. Cuba tidak memuncungkan bibir, baca baris depan. Kan? Jadi kat sini perlu memuncungkan bibir untuk menyebutkan baris dhammah dengan sempurna. Ya? Jadi kita sebutkan dekat sini, kalau ikut turutan huruf baris apa yang paling susah, kemudian baris yang paling senang, baris yang paling susah adalah baris dhammah, kemudian kasrah, kemudian barulah baris fathah. Apa itu dhammah? Dhammah ini baris depan. Kasrah itu apa? Kasrah itu baris bawah. Fathah baris atas. Ini kerana dhammah memerlukan pergerakan mulut yang lebih besar.
dalam pertuturan berbanding kasrah dan fathah, atau dengan kata lain, dhammah tidak dapat dituturkan melainkan dengan cara memuncungkan kedua bibir. Pada masa yang sama, kasrah dan fathah tidak memerlukan pergerakan tersebut untuk dituturkan. Jadi sebab itulah baris dhammah merupakan baris yang paling berat dalam baris sebutan baris bahasa Arab ya. Hal ini dibincangkan dalam perbahasan linguistik. Dalam linguistik nanti tuan-puan, kalau ada perbincangan, ia adalah berkenaan dengan pergerakan suara. Kadang-kadang dibincangkan juga macam mana boleh nak keluarkan suara. Itu dalam linguistik ya, mulut dan lidah. Jadi ini semua berkaitan dengan pergerakan suara, mulut dan lidah dalam menuturkan sesuatu struktur kalimah. Jadi baris dhammah adalah melibatkan pergerakan mulut dan lidah. Pergerakan mulut untuk menuturkan huruf yang berbaris dhammah. Okey, jadi kita berbalik kepada ayat yang menyebutkan tentang ha baris depan, ha'ud dhamir baris depan yang datang selepas huruf ya sukun. Ya. Jadi dekat sini kita katakan sepatutnya ha'ud dhamir yang datang selepas ya sukun tidak sepatutnya datang dengan baris depan kalau mengikut kaedah yang masyhur. Ya. Okey. Surah Al-Fath, firman Allah, Innal ladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepada kamu, wahai Muhammad, untuk berjuang menentang musuh. Innama yubayyi'unallah. Mereka hanya saja memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Allah mengawasi keadaan mereka memberi taat setia itu, yakni untuk membalasnya. Faman nakatha, oleh itu sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, fa innama yankusu ala nafsi, maka bahaya tidak menyempurnakan janji itu hanya menimpa dirinya. Waman awfa bima ahada alaihullah, dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, fasayutihi ajran azima, maka Allah akan memberi kepadanya balasan yang besar. Jadi anda perhatikan di sini, kalimah alaihu ini yang menjadi perbincangan kita, yang mana kalau mengikut kaedah yang masyhur adalah alaihillah. Ya? Tapi di sini sebut alaihullah. Ya? Huruf ha pada kalimah alaihu yang dibariskan dengan dhammah ini iaitu baris depan, yang merupakan baris paling berat. Tadi kita dah sebutkan, baris yang paling berat dalam bahasa Arab adalah baris dhammah. Menunjukkan bahawa janji setia tersebut adalah besar dan berat. Ini menunjukkan balaghah ataupun perbincangan tentang ketinggian keindahan bahasa Al-Quran, al-i'jazul bayani ataupun balaghatul kalimah, bukan hanya terhad kepada ilmu tata bahasa semata-mata. Tetapi kadang-kadang apabila ia menyanggahi ataupun sedikit berselisih dengan ilmu tata bahasa, itu pun dibincangkan kemukjizatannya. Jadi kalau orang tanya kita, adakah di sini bermaksud Al-Quran sedang menyanggahi kaedah tata bahasa Arab? Dekat sini kita katakan, sedarlah tuan-puan, kaedah bahasa Arab hanya muncul selepas Al-Quran diturunkan. Jadi dia ada satu zaman yang digelar sebagai zaman al-ihtijaj, ya? Zaman al-ihtijaj. Jadi selepas ni tuan-puan boleh ambil berat tentang kalimah ni, term dia. Asru al-ihtijaj. Tempoh yang mana setiap kalimah yang keluar pada tempoh ini semuanya dijadikan hujah dalam bahasa Arab. Ya? Jadi dalam tempoh ni bila dikatakan 100 tahun sebelum kenabian Nabi SAW, 100 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW, sehinggalah 100 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Ya? Jadi lebih 200 tahun. Dalam tempoh inilah dipanggil sebagai asru al-ihtijaj.
zaman yang mana setiap kalimah yang keluar dalam tempoh ini semuanya dijadikan hujah dalam bahasa Arab. Ada yang keluar daripada tempoh ini, di luar tempoh ini ada 2 orang sahaja yang termasuk kalamnya sebagai ihtijaj, sebagai hujah. Ya. Satu, Al-Mutanabbi. Al-Mutanabbi. Yang kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada 2 sosok ni, Al-Mutanabbi dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Setiap kalimah yang keluar daripada mulut mereka berdua ini merupakan ihtijaj. Ya. Okey, silakan jika tuan-puan rasa dalam Zoom ini makan banyak data, tuan-puan boleh berpindah ke ruangan Facebook ya. Facebook boleh menjimatkan sedikit data tuan-puan. Cuma kelemahan di Facebook barangkali saya tak perasan kalau ada komen ataupun soalan daripada tuan-puan. Tetapi jika ada di sana, mudah-mudahan saya sempat membacanya ataupun nanti tuan-puan boleh tuliskan. Sekiranya ada kelapangan, saya akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Ya? InsyaAllah. Jadi di sini kita sebutkan, bukanlah Al-Quran menyalahi undang-undang tata bahasa, bukan. Kerana undang-undang tata bahasa muncul selepas 100 tahun Al-Quran diturunkan. Ya? Selepas itu barulah munculnya kaedah tata bahasa yang mana disebutkan dimulakan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi kita katakan di sini, setiap kalimah yang keluar pada zaman ini semuanya dijadikan hujah. Jadi apa yang dikeluarkan dalam Al-Quran pun tak ada yang menyeleweng daripada kaedah tata bahasa. Ya? Cuma pada tempoh ini setiap kaedahnya dia ada syawaz. Jadi selepas ni tuan-puan boleh pegang, disebut kalau dalam mantik dia ada likulli qa'idatin mustathnayat. Ya? Setiap kaedah itu dia ada pengecualiannya. Tapi untuk dalam bahasa Arab dalam tempoh ni disebut likulli qa'idatin syawaz. Sebab bahasa Arab ini dia bermula dengan matan dahulu, matnun lughah. Matnun lughah ni korpus bahasa. Ya? Dia datang dengan korpus bahasa dulu. Bahasa yang diungkapkan. Kemudian baru datang kaedah. Oleh kerana kaedah datang kemudian, kita tak boleh nak kata likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaedah itu ada pengecualian. Ya? Disebut untuk bahasa Arab, kita sebut likulli qa'idatin syawaz. Setiap kaedah tu ada kes-kes yang terpencil yang lari daripada kaedah yang dikeluarkan. Sebab ia berpandukan kepada istiqra'. Apa itu istiqra'? Istiqra' ni kita kumpulkan semua bahan, semua data daripada bahasa Arab. Selepas kita kumpulkan, kemudian kita buat kaedah. Jadi kaedah yang dibuat itu belum tentu ia mencakupi semua data-data yang kita ada. Itu kaedah istiqra'. Kita perhati dulu bahan-bahan yang ada, baru kita buat kaedah. Jadi setiap kaedah yang dikeluarkan selalunya ada syawaz. Ada kes-kes terpencil yang lari daripada kaedah. Jadi kita katakan di sini Al-Quran, kalau mengikut kaedah yang masyhur, kebanyakan tempat Al-Quran mengikut kaedah tersebut. Kaedah tersebut terpakai pada semua tempat. Untuk ha'ud dhamir yang datang selepas baris bawah ataupun yang datang selepas huruf ya sukun. Tetapi untuk kes ini, dia semacam syawaz. Semacam kes-kes yang terpencil yang disebutkan tadi. Ya? Likulli qa'idatin syawaz. Jadi selalunya akan ditanyalah, kenapa apa impak daripada syawaz yang ada pada setiap kaedah ni, iaitu kes-kes terpencil yang sebegini. Okay. Jadi kita sebutkan yuhfazu wa la yuqasu alaih. Yuhfazu wa la yuqasu alaih. Maksudnya, bila kita nampak ada kes syawaz dalam kaedah,
Contoh dekat sini alaihu. Boleh atau tidak saya dalam bahasa Arab, saya nak pandai-pandai juga saya nak sebut alaihu. Ataupun fihu, saya nak guna begitu. Sebab ada dalam bahasa Hijaz. Jadi oleh kerana syawaz, dia hanya khusus untuk zaman itu saja, tidak terpakai pada zaman sekarang. Ya? Jadi disebut dalam bahasa Arab, yuhfadhu wa la yuqas alaih. Ia hanya disimpan sebagai manuskrip, tetapi tidak boleh dikiaskan. Ya? Okey, itu perbahasan daripada likulli qaidatin syawaz tadi. Jadi dekat sini kita sebutkan alaihu, ia datang agak agak lari sedikit daripada kaedah tata bahasa yang sepatutnya. Kerana dalam ilmu linguistik, ha'ud dhamir yang datang selepas huruf ya sukun ataupun baris bawah sepatutnya baris bawah. Tetapi di sini alai dia ada sifat lin di situ, ada sifat lembut. Ya, alai. Dia ada sifat lembut. Tetapi bila digantikan dengan hu, disambung dengan hu, alaihu, daripada lembut dia bertukar jadi keras balik. Ya. Jadi hu dekat sini dia simbolik kepada keras ataupun simbolik kepada benda yang berat. Allah berfirman daripada ayat tadi, innal ladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu. Jadi dekat sini disebut innal ladzina yubayyi'unaka, ini adalah taat setia yang diberikan pada hari Hudaibiyah, di mana mereka berjanji setia untuk sanggup mati demi membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjanji setia untuk sanggup mati merupakan taat setia yang paling dahsyat, berat dan kuat. Oleh kerana barangkali kerana bai'ah yang dahsyat ini, lalu ha pada kalimah alaih dibariskan dengan baris dhammah. Okey. Kemudian kita perhatikan, nak tunjukkan betapa beratnya taat setia yang diukapkan oleh mereka ni, bai'ah yang mereka lakukan ni. Okey. Seterusnya disambung dengan firman Allah, innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan, mereka memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Anda perhatikan di sini, ya. Pertama ada kalimah inna, sesungguhnya. Ini kata penegasan, taukid, menunjukkan perihal ini perkara yang besar. Kemudian dimulakan dengan alladzina, iaitu isim, menambahkan lagi besarnya perkara ini. Ya. Jadi ada dua kali besar. Satu inna, yang kedua dimulakan dengan isim. Ya. Okey, kemudian disambung dengan innama. Ini pun penegas. Ataupun nama lainnya al-hasr, iaitu kata yang menyempadankan ataupun kata yang membataskan, kata batas, mungkinlah. Adatul hasr. Maksudnya mereka hanyalah memberikan pengakuan taat setia kepada Allah. Jadi al-hasr ni menunjukkan ini adalah perkara yang betul-betul besar. Jadi 2-3 kali ini disebut. Ya, bentuk yang besar ni. Okey, kemudian dilibatkan dengan nama Allah. Allah, berbai'ah dengan Allah. Taat setia yang paling besar adalah apabila dia taat setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So tentu ini adalah taat setia yang paling besar nak dibandingkan dengan makhluk. Maka ini menambahkan lagi keagungan taat setia yang dibuat, kerana ianya melibatkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okay, saya teruskan lagi. Yadullahi fawqa aydihim. Ayat ini disebut lagi dengan betapa Allah mengawasi tindak tanduk mereka. Allah sebut yadullahi, kuasa Allah ataupun tangan Allah. Fawqa aydihim, atas tangan-tangan mereka. Dekat sini ada yang menterjemahkan yadu dekat sini adalah kuasa. Ya. Kalau kita tengok, perhatikan dalam terjemahan Abdullah Basmih lebih seimbang, maksudnya mengambil pandangan yang lebih pertengahan untuk kes ini. Allah mengawasi keadaan mereka, memberikan taat setia itu untuk membalasnya. Ya. Ayat ini juga ayat yang termasuk berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat.
ayat-ayat yang ada kesamaran, yang mana terbatas pada pengetahuan manusia. Ada 4 cara untuk berinteraksi dengan ayat yang sebegini, ayat-ayat mutasyabihat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa tuan-puan boleh rujuk Ustaz Yusof Arba'in untuk berkenaan dengan interaksi dengan ayat-ayat mutasyabihat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebut ayat mutasyabihat ni ada 2 jenis. Satu, ayat mutasyabihat yang disebutkan ayat-ayat yang samar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat ini boleh diterjemahkan sebagai ayat-ayat yang hampir serupa bentuknya. Kalau yang itu kita boleh bincangkan ayat mutasyabihat yang itu. Ayat mutasyabihat yang pertama itu kita serahkan kepada ahlinya, ya. Ini menegaskan lagi keagungan janji setia ini, sebab ditambah dengan yadullahi fauqa aydihim, pengawasan Allah yang begitu kuat, ya. Kemudian bahkan ada bentuk ugutan dan ancaman. Allah berfirman, faman nakatha, maka barang siapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, fa innama yankusu ala nafsih, sesungguhnya dia telah fa innama yankusu ala nafsih, dia tidak menyempurnakan untuk dirinya. Artinya dekat sini balasan ataupun impak tidak menyempurnakan terkena kepada batang hidungnya sendiri. Dapat di sini, ya. Dekat sini, faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih. Sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya. Untuk makluman tuan-puan, sumbangan ikhlas untuk kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia boleh disalurkan di akaun Bank Islam 121110072690 atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Ya? Okay, saya teruskan. Ini salah satu bentuk amaran menunjukkan impak melanggar janji setia ini hanya terkena pada diri sendiri, tidak memberi mudarat pada orang lain. Untuk yang kes ini, ya, amaran kepada mereka yang tidak menyempurnakan janji setia ini, sehingga Al-Quran mengugut bahawa tindakan tidak menyempurnakan janji setia tersebut hanya mengundang kemudaratan kepada dirinya sendiri. Okay, saya teruskan, ya. Kemudian barulah ayat ini disambungkan dengan waman aufa, dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya, bima ahada alaihullah, apa yang dijanjikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fasayutihi ajran azima, maka Allah akan memberi kepadanya balasan pahala yang besar. Seiring dengan kedudukan taat setia ini sebagai janji setia yang agung dan berat, Al-Quran mendatangkan baris yang paling berat pada huruf ha, iaitu dhammah. Jadi oleh kerana janji setia ini sifatnya begitu berat dan keras, maksudnya perkara yang besar, maka didatangkan dengan baris yang paling berat sesuai dengan kedudukan janji setia ni, bayang yang ini, ya. Kemudian dhammah tersebut disambung dengan lafzul jalalah. Tuan-puan bandingkan, kalaulah alaihu, ha di sini dibacakan dengan baris bawah, dia akan jadi alaihi. Bacaannya akan jadi waman awfa bima ahada alaihillaha. Jadi alaihillaha. Bila sebut alaihillaha, tidakkah ini menyebabkan lafaz Allah ini disebut dengan dalam bentuk muraqqaqah, tarqiq, dalam bentuk yang lembut. Sedangkan Allah bila dibacakan dengan tafkhim, menunjukkan satu benda yang besar, ya, satu perkara yang besar. Bila sebut Allah, sebutannya, ya, ada tafkhim, ketebalan. Tafkhim, tebal ni menunjuk kepada isyarat sesuatu yang besar, ya, tafkhim, sesuatu yang berat. Ini membezakan sebutan dengan Allat. Allat wal Uzza. Allat dibaca dengan tarqiq,
dibaca dengan tidak tebal, ya. Bila dibaca dengan tidak tebal, sebutan itu memberi isyarat tentang kebesaran ataupun keringanan sesuatu. Jadi kemudian dhammah tersebut alaihu ini disambung dengan lafzul jalalah, iaitu Allah. Selepas ini tuan-puan, dalam bahasa Arab bila melibatkan lafaz Allah, kita tak sebut Allah dekat sini mansub. Kita biasa sebut lafzul jalalah. Lafaznya sahaja yang mansub. Allah tidak mansub. Mansub dekat sini kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, maksudnya diratakan. Allah tidak diratakan. Cuma yang dimaksudkan diratakan di sini adalah lafaz jalalah. Jadi yang kita tebalkan dekat sini, kita bukan tebalkan Allah, tapi kita tebalkan lafaz Allah ni. Merujuk, memberi isyarat kepada perkara yang besar. Ya? Jadi dekat sini, alaihullah menyebabkan huruf lam pada lafaz Allah ini dibaca dengan bunyi tebal. Bukannya alaihullah. Ya? Okay. Berbeza sekiranya ha dibaca dengan kasrah. Bandingkan apa jadi sekiranya alaihi dibaca dengan alaihi, maka sebutan huruf lam pada kalimah Allah dibaca dengan lam yang nipis, alaihullah. Kan? Nampak ia kesan, dia bukan kepada dari sudut konteks dia saja, bahkan ia berkaitan dengan lafaz yang datang selepas alaihu untuk menjaga ketebalan lafaz al-jalalah ini. Maka didatangkan dengan hak baris depan, bukannya hak baris bawah. Ya? Oleh itu, kehadiran baris dhammah pada huruf ha memastikan bacaan lafzul jalalah dibaca dengan tebal. Jadi ini menyebabkan bacaan Allah dibaca dengan lam yang tebal. Bukannya lam yang nipis, bukannya alaihullah. Sebagai isyarat kepada peri beratnya taat setia tersebut. Jadi begitulah huraian untuk contoh yang pertama. Bagaimanakah ha yang berbaris depan boleh memberi impak ataupun boleh memberi kesan kepada makna dalam kita menghayati Al-Quranul Karim, ya. Jadi dekat sini ini dibincangkan dalam ilmu linguistik, cuma dibincangkan juga dalam bab bahasa Al-Quran ni. Kenapakah Al-Quran menggunakan bentuk sebutan yang sebegini pada dua ayat ni, ya. Okey, selesai kita untuk contoh yang pertama. Jika tuan-puan ada soalan, boleh ajukan dalam ruangan komen ataupun dalam ruangan chat. Saya teruskan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk makluman tuan-puan adalah pada surah Al-Kahfi, ayat yang ke-63. Firman Allah, qala, dia berkata. Dia ni siapa? Dia ni merujuk kepada Yusha' bin Nun. Ya. Ara'aita, adakah engkau melihat? Idh awaina, apabila kita berteduh ataupun kita berehat. Ila sakhrah, ke sebuah batu besar tersebut. Fa inni, maka sesungguhnya aku nasitul hut, aku lupakan ikan tu. Wa ma ansanihu, dan tidaklah melupakan aku. Dekat sini tuan-puan perhatikan kalimah ansanihu ini yang agak lari daripada kaedah yang masyhur dalam bahasa Arab. Ya? Kalau mengikut kaedah yang masyhur adalah wa ma ansanihi. Sebab apa wa ma ansanihi? Ha di baris bawah kerana ia datang selepas huruf ya sukun. Tambah lagi sebelum huruf ya sukun itu huruf nun yang berbaris bawah. Jadi kat sini wa ma ansanihi kalau ikut kaedah yang masyhur. Tetapi di sini dibacakan dengan wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurahu. Tengok dekat situ azkurahu, itu logik, itu masuk akal. Sebab apa? Sebelum huruf ha, ha'ud dhamir ini sebelumnya baris atas. Jadi tidak menjadi masalah. Memang betul lah. Kalau dia baca azkuri contoh, kan, walaupun tak tepat dari sudut bahasa Arab, azkuri contoh anda kata kalau ada lah azkurihi, dia akan sama dengan ha baris bawah. Itu kaedah yang masyhur.
Tetapi dekat sini, perhatikan kalimah ansanihu. Dekat sini agak lari daripada kaedah yang masyhur, iaitu kaedah yang masyhurnya adalah ansanihi. Huruf ha pada kalimah ansanihu dibaca dengan dhamma, iaitu baris hadapan. Walhal jika mengikut kaedah yang masyhur, ia sepatutnya dibaca dengan kasrah, iaitu baris bawah. Wa ma ansanihi. Jadi kalau kita berbalik kepada konteks ayat ini, dicerita tentang apa sehingga menyebabkan hak ini dibaca dengan baris depan. Ayat ini ialah berkenaan ikan yang dijadikan Nabi Musa AS dan temannya. Dalam Al-Quran menyebut sebagai fatahu, tetapi dalam hadis disebutkan fatah ini bernama Yusha' bin Nun. Ya? Ikan ini dijadikan sebagai bekalan makanan untuk perjalanan mereka dalam misi mencari seorang hamba Allah yang saleh. Jadi dalam Al-Quran juga tidak menyatakan apakah nama hamba Allah yang saleh ini. Fawajada abdan min ibadina ni, hamba yang saleh ni. Cuma dalam hadis disebutkan ia adalah Nabi Khadir alaihi salam. Yang mana di mana hilangnya ikan, di situlah mereka akan menemui hamba Allah tersebut. Dalam Sahih Muslim ada meriwayatkan bahawa Haddatsana Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab telah menceritakan kepada kami. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ubay bin Ka'ab berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innahu bainama Musa alaihi salam fi qaumihi. Iaitu sesungguhnya ketika Nabi Musa AS dalam kalangan kaumnya, yudhakkiruhum bi ayyamillah, mengingatkan mereka tentang hari-hari Allah, wa ayyamullahi na'ma'uhu wa bala'uhu, hari-hari Allah yang diberikan nikmat kepada mereka, wa bala'uhu, dan ujiannya. Idh qala, apabila Musa berkata, ma a'lamu fil ardi, tidaklah aku tahu di bumi ini, rajulan khairan, lelaki yang lebih baik, wa a'lama minni, dan lelaki yang lebih berilmu daripadaku. Jadi perhatikan, ini kalam Nabi Musa AS tentang ilmu, diuji dengan ilmu, maka Allah ajarkan tentang ilmu. Qala, baginda sallallahu alaihi wasallam kemudiannya bersabda, fa auhallahu ilaih, Allah kemudiannya mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, inni a'lamu bil khairi minhu, sesungguhnya aku mengetahui orang yang lebih baik daripada Musa alaihi salam. Au indaman huwa inna fil ardi rajulan huwa a'lamu mink, ataupun dengan kata lainnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala ni, Allah mengetahui orang yang di bumi ni seorang lelaki yang lebih alim, lebih mengetahui daripada Nabi Musa alaihissalam. Perhatikan, Nabi Musa berada di puncak akademik lah, ataupun puncak keilmuan yang tinggi. Lalu Allah memberitahu bahawa ada orang yang lebih berilmu daripadanya. Nabi Musa menyebut qala, ya Rabbi fadullani alaih, wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku kepadanya. Iaitu Nabi Musa pun tak segan untuk belajar. Jadi sebagai ilmuwan ataupun orang yang pernah belajar, orang yang dah mengajar pun, orang yang dah mengajar boleh mengambil pengajaran di sini. Kalaupun rasa ilmu penuh di dada, tapi kalau tahu ada orang yang lebih mengetahui, teruskan belajar. Jangan rasa lemah ataupun jangan rasa rendah diri sekiranya kena belajar dengan orang. Ilmu itu begitu. Sebagaimana kita harapkan orang belajar, sepatutnya kita juga sentiasa belajar. Jadi tuan-puan, biasalah kalau kita jumpa ilmuwan itu turut belajar sekali. Jadi disebutkan dekat sini qala,
Ya Rabbi fadullani alaih. Nabi Musa minta supaya untuk ditunjukkan kepada lelaki yang lebih mengetahui itu. Qala, Nabi SAW kemudian bersabda, faqila lahu tazawwad hutan malihan. Kemudian disebutkan kepada Nabi Musa AS, tazawwad, ambillah bekalan, hutan, seekor ikan, malihan, yang masin. Dekat sini bila sebut hutan, ini ismul jins. Kita dah sebutkan ismul jins. Jadi tak semestinya seekor, boleh jadi banyak ekor, ya, banyak ekor. Cuma dekat sini bila sebut ismul jins, boleh jadi ni ismul mufrad juga, kata nama tunggal, seekor, boleh jadi banyak. Jadi wallahu a'lam berapa ekor ikan yang dibawa, wallahu a'lam. Cuma dekat sini disebut ismul jins, ikan. Yang penting ikan. Malihan, yang masin. Bila sebut ikan yang masin, bukanlah bererti ikan laut masin. Bukan ikan air masin. Tapi dekat sini adalah ikan yang telah siap sedia untuk dimakan. Disebutkan dalam huraian hadis bahawa ikan yang dimaksudkan hutan malihan ini adalah ikan yang masin, dimasinkan untuk siap dimakan. Maka kata suara tersebut, bicara tersebut mengatakan fa'innahu haitsu tafqidul hut. Maka Khadir ataupun lelaki yang soleh itu engkau dapatinya di mana engkau kehilangan al-hut. Engkau kehilangan ikan tersebut. Jadi saya tidak muatkan semua teks hadis tersebut. Ini yang saya muatkan sebahagian teks hadis, ya. Dan saya terjemahkan, maksudnya kita terjemahkan sedikit demi sedikit, bukannya sekaligus, ya, supaya tuan-puan pun dapat mencermati kalimah-kalimah yang ada pada teks hadis ini, matan hadis. Okey, jadi saya simpulkan kronologi kisah ini. Saya rasa kisah ini sangat masyhur dan tuan-puan pun biasa dengar kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Cuma yang saya nak highlightkan di sini bukannya kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir, tapi nak highlightkan tentang ikan tu. Itu yang saya nak highlightkan dekat sini, ya, pada kali ini. Okey, kronologi kisah ini berdasarkan kesimpulan daripada riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Anbiya, kitab tentang para nabi, nombor hadis 3400, dan riwayat Muslim dalam kitab Al-Fadail, iaitu kelebihan, nombor hadis 2380, ialah seperti berikut. Jadi kesimpulan daripada dua riwayat ini lebih kurang begini. Ini bahagian ni, saya ambil bahagian ni, bahagian yang berkaitan dengan perbincangan kita ni. Kenapa wama ansanihu, iaitu Nabi Musa alaihissalam diminta membawa ikan yang masin tadi, tazawwad hutan malihan, kan, untuk dijadikan bekalan dalam pengembaraan mencari Nabi Khadir alaihissalam. Fa innahu haitsu tafqidul hut, maka disitulah Nabi Khadir muncul ataupun ada di mana ikan itu hilang. Di mana hilangnya ikan, di situlah Nabi Khadir alaihissalam ditemui. Jadi ini adalah salah satu perintah yang mana menunjukkan ada perkara yang Allah berhak mengambil balik. Satu, ilmu Allah berhak mengambil balik pada seseorang tu. Jadi bekalan untuk hidup di dunia ni adalah ilmu, kan? Tapi anytime sahaja Allah berhak untuk mengambil balik. Jadi simboliknya adalah pada ikan ni. Ikan sebagai bekalan. Tetapi boleh jadi tak ikan itu tidak memberi kekenyangan langsung kepada si pembawa bekal, ya? Jadi di mana hilangnya ikan, di situlah Nabi Khadir alaihissalam ditemui. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berangkat bersama temannya, iaitu Yusha' bin Nun. Dalam satu hadis menyebutkan Fatah hadis tersebut, teman Nabi Musa alaihissalam ini adalah Yusha' bin Nun. Fatah ni pun masih lagi ada huraian, ada perbincangan. Apakah maksud Fatah? Ada yang terjemahkan sebagai budak suruhan Nabi Musa alaihissalam. Ada yang terjemahkan begitu. Ada sebut Fatah ni adalah teman yang muda, ya. Tetapi yang penting dalam surah Al-Kahfi disebutkan berkali-kali kalimah Fatah ataupun fityah, menunjukkan peranan orang muda dalam menjayakan misi,
Jadi Yusha' bin Nun antara contoh orang muda yang menjayakan misi pengajian ilmu Nabi Musa alaihissalam. Dan dikatakan Yusha' bin Nun ni menurut beberapa riwayat, mereka mengatakan Yusha' bin Nun ini ketika selepas kemangkatan Nabi Musa alaihissalam di padang Tih, yatihuna fil ard, Nabi Yusha' bin Nun inilah yang menyambung legasi risalah nubuwah. Maka ada yang mengatakan Yusha' bin Nun ini adalah seorang nabi barangkali, Nabi Yusha' bin Nun. Wallahu a'lam, kebenarannya bagaimana Allah lebih mengetahui. Tetapi yang pasti dalam hadis yang sahih, Fata dekat sini adalah Nabi Yusha' adalah Yusha' bin Nun. Ya, Fata di sini adalah Yusha' bin Nun. Sehinggalah mereka tiba di sebuah batu yang besar. Id awaina ila sakhrati tadi. Kita bacakan. Lalu mereka berehat di sana. Secara tiba-tiba, ikan masin yang mereka letakkan dalam miktal, dia dalam hadis tersebut dinyatakan hut itu diletakkan dalam miktal. Miktal ini apa maksud dia? Miktal ini adalah bakul makanan ataupun bekas. Kalau zaman dahulu tak sama dengan sekarang kan. Barangkali masa tu diletakkan makanan dalam bakul. Wallahu a'lam, tapi yang penting namanya di situ miktal, bekas makanan lah. Tak kisahlah bakul ke apa, yang penting miktal nama dia. Ya? Okey. Jadi mereka dah letakkan ikan masin dalam miktal ni. Kemudian ikan tersebut bergerak. Ikan yang telah dimasinkan, ikan yang telah disebut masin tu kerana apa? Kerana dipanggang. Dalam huraian hadis disebut ikan masin itu adalah ikan masin yang dipanggang. Bergerak, ikan tersebut bergerak dan keluar daripada miktal tersebut, lalu mengelonsor ke lautan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan satu kejadian yang aneh di hadapan Yusha' bin Nun dan Nabi Musa alaihissalam, iaitu Allah telah menahan pergerakan air sehingga ia terbentuk menjadi sebuah gerbang, menjadi seperti at-taq, iaitu gerbang. Yang mana gerbang tersebut dia adalah terbentuk sebuah lorong untuk memberi laluan kepada ikan tersebut. Ya tuan-puan, bila diceritakan hal ini pun kita pun merasakan ini adalah satu perkara yang tidak mudah untuk dilupakan. Ya? Perkara yang aneh dan ajaib ini jika berlaku depan mata kita, nampak lautan membentuk satu gerbang untuk memberi laluan. Ikan yang mati tadi, ikan yang dah dipanggang hidup balik. Tuan-puan pernah rasa pengalaman tengah panggang ikan, lepas tu baru nak makan, kemudian ikan tu hidup balik. Kan? Kemudian ikan tu mengelonsor ke lautan, yang mana laut tu pun buat satu peristiwa yang ajaib. Laut itu terbentuk satu lorong ataupun satu gerbang, yang mana selepas gerbang tu ada lorong yang membolehkan ikan itu masuk ke lautan. Jadi ini adalah kejadian yang aneh dan ajaib. Nabi Musa AS dan Yusha' bin Nun merasa takjub dengan peristiwa tersebut. Dekat sini tidak dapat ditentukan dengan tepat ini berlaku depan Nabi Yusha' seorang ke ataupun berlaku kepada Nabi Musa sekali. Yang penting Yusha' bin Nun ada pada kejadian ini. Nabi Musa terlibat sekali ke pada kejadian ini? Jadi dalam huraian hadis yang saya bacakan, dikatakan Nabi Musa AS pun terlibat sekali, melihat sekali dengan kejadian. Ya? Lalu mereka meneruskan pengembaraan mereka, sehingga mereka lupa tentang peristiwa aneh tersebut. Pelik kan? Awalnya, kalau kita diberikan satu misi, kata bawa makanan, hilang makanan tu, nanti jumpalah orang yang kita cari. Kalau kita sebutnya macam kalau nak menang ataupun nak dapat rezeki yang melimpah ruah tu, ataupun nak untung saham betul-betul, tunggu masa ikan hilang. Benda tu memang akan kita tunggu-tunggu, kan? Kemudian nampak pula peristiwa yang pelik. Ini kejadian yang memang tak dapat ataupun tidak mudah untuk dilupakan. Tetapi mereka berdua boleh lupa tentang peristiwa aneh tersebut. Setelah melalui beberapa tempoh pengembaraan, dalam beberapa huraian mengatakan sampai esok. Esok pagi. Dah masuk esok pagi,
Nabi Musa merasa lapar, tak mampu nak teruskan perjalanan selagi tak makan. Jadi dekat sini Nabi Musa AS merasa penat dan meminta Yusha' bin Nun mengeluarkan bekalan ikan masin tersebut. Ini saya gunakan kalimat dalam bahasa Arab, ikan masin. Tapi sebenarnya dalam uraian hadis yang menyebutkan ikan itu adalah ikan panggang lah. Al-hut al-mashwi, ya, yang telah dipanggang ataupun yang telah dibakar. Ketika itu barulah Yusha' teringat dan berkata, di sini saya tuliskan Yusha' saja tuan-puan, bukan kerana saya tidak menghormati Yusha', cuma perbincangan tentang Yusha' ni Nabi atau tidak masih lagi dibincangkan. Maksudnya tidak ada kata putus. Maka lebih selamat untuk saya tidak menyatakan dia sebagai Nabi. Walaupun ada riwayat mengatakan Yusha' ni Nabi. Jadi wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Tapi saya letakkan di sini sebagai Yusha' saja. Saya tak letakkan Nabi untuk meraihkan perbincangan tersebut. Ya. Barulah Yusha' teringat dan berkata. Yusha' berkata, Qala, dia berkata, Ara'aita, adakah engkau melihat? Idh awayna, apabila awayna, kita berehat, ila sakhra, ke sebuah batu besar. Fa inni, maka aku, nasitul hut, aku boleh lupa tentang al-hut, ikan. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidaklah melupakan aku melainkan syaitan. An adhkurah, untuk aku ingat tentang ikan ini. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu telah mengambil jalannya di lautan ajaba, dengan cara yang ajaib ataupun menakjubkan. Maka Musa AS berkata, Qala dzalika ma kunna nabgh, sebenarnya itulah yang kita kehendaki. Yang ini kan, bahagian ini pun kita dah pernah bincang tuan-puan ya. Kenapa nabgh tidak ada huruf ya? Sepatutnya kalau ikutkan kaedah bahasa Arab, nabghi ada ya, tapi dia buang huruf ya, ya. Fartadda ala atharihima qasasa, maka fartadda, mereka berdua patah balik. Kalimah murtad pun datang daripada kalimah ni, irtadda, murtad, kerana murtad itu patah balik. Ni fartadda dekat sini patah balik, ala atharihima, atas kesan-kesan mereka ni, jejak-jejak langkah mereka, qasasa, menurut jejak mereka, dengan menurut jejak mereka, ya. Okey. Jadi dekat sini mereka patah balik ke tempat hilangnya ikan tersebut, ya. Jadi ini maksudnya kalau sebut sampai esok pagi, kalau menurut satu uraian yang mengatakan ia adalah sampai esok pagi baru dia sedar tentang kehilangan ni. Wallahu a'lam, dalam hadis tidak dinyatakan, ini dalam huraian lah, ya. Jadi kita katakan ini adalah perjalanan yang panjang, dah jauh sangat dah dia pergi. Nak kena patah balik, ambil masa, ya? Dan dengan izin Allah, maka akhirnya mereka dapat menemui Nabi Khadir alaihissalam. Fawajada abdan min ibadina, lalu mereka berdua mendapati abdan min ibadina, seorang daripada hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, yang mana kami berikan kepada hamba tersebut rahmah, kasih sayang, min indina, daripada kami. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkannya, min ladunna, daripada kami, ilmu. Ya? Jadi ada yang mendefinisikan ini adalah ilmu ladunni. Ya? Wallahu a'lam, tapi ilmu ini ilmu yang tidak semua dapat. Tapi dan kita tak boleh kiaskan pada zaman sekarang. Kalau ada orang tu dia buat satu undang-undang baru, dia kata ni ilmu ladunni untuk saya, ini tak termasuk, ya. Ini hanya khususiyah Nabi Khadir alaihissalam saja. Okay. Ini merupakan satu peristiwa yang maha aneh. Sekurang-kurangnya terdapat dua perkara yang boleh mengundang ketakjuban Nabi Musa alaihissalam dan Yusha'. Iaitu yang pertama, ikan masin yang telah tersedia untuk dimakan. Dalam uraian hadis dinyatakan bahawa ikan tersebut merupakan ikan panggang yang telah diletakkan garam. Ikan tersebut yang telah dipanggang ini hidup semula. Ikan tersebut menggelongsor ke lautan
sehingga terbentuk sebuah lorong khusus untuk ikan tersebut. Jadi dekat sini kita katakan dua perkara ini dua yang boleh menyebabkan kita memang tak boleh, tidak mudah untuk kita lupa. Asy-Syaukani menjelaskan bahawa lafaz ara'aita pada ayat yang ke-63 menunjukkan kehairanan Yusha. Kalimah qisas dan qasas itu sama ke asas hurufnya? Ya, doktor. Kalimah qisas dengan qasas. Kalimah qisas dekat sini daripada kalimah qisas. Satu baris bawah, satu lagi baris atas. Ya. Qisas, kisah-kisah. Qasas, kisah juga tapi merujuk pada Al-Quran punya. Ataupun qasas ni jejak. Sebab tu kalau sebut dalam jejak Rasul, jejak lah qasas. Okay, kalau qisas, kisah-kisah. Kata dasar dia adalah qassa ataupun qaf sad. Kalau qisas dalam perundangan Islam tu qisas, ada alif. Jadi ini adalah kata hukuman qisas. Kalau hukuman qisas dia ada alif. Ya betul, daripada kata dasar yang sama. Qassa maksudnya menuruti. Qassa juga boleh bermaksud menceritakan. Qassa juga maksudnya potong. Ya, qassa. Jadi kat sini daripada qaf sad ada kalimah qisas, ada kalimah qisas, ada kalimah qasas. Itu dalam perbincangan matnu al-lughah, ya, ataupun saraf, matnu al-lughah. Okey, kita teruskan lagi. Mudah-mudahan dapat pencerahan ya doktor, ya. Okay, saya teruskan. Asy-Syaukani menjelaskan bahawa lafaz ara'aita dalam ayat yang ke-63 tadi, qala ara'aita, adakah engkau melihat? Ini menunjukkan kehairanan, benda yang terlalu pelik. Macam mana macam tu lebih kurang ayat dia. Bagaimana beliau boleh terlupa tentang kejadian aneh tersebut, sedangkan ia merupakan satu kejadian yang tidak sepatutnya dilupakan. Beliau telah menyaksikan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Kejadian ini bahkan merupakan peristiwa yang tidak dapat dilupakan sepanjang zaman. Saya pun first time bila dengar cerita ni pun, saya tak dapat nak lupakan benda yang ajaib ini. Ya? Sepanjang zaman, cerita ini tidak dapat dilupakan. Bagaimana pula boleh dilupakan dalam tempoh masa yang sekejap, tak sampai 1 hari ataupun 1 hari, sudah boleh dilupakan tentang hari ini. Ya? Jadi ini menunjukkan satu insiden yang pelik. Insiden yang pelik tu tadi, perkara yang macam mana ikan boleh hidup, kemudian macam mana ada laluan di lautan. Yang pelik juga, macam mana Yusha bin Nun boleh lupa hal ni. So ada 3 benda pelik. Ya? Barangkali kerana kelupaan kali ini merupakan salah satu bentuk lupa yang paling ajaib. Lupa ni pun, macam mana boleh lupa tentang hal ini? Itu pun tak masuk akal. Lupa hal ini pun tak masuk akal. Jadi di sini ada sebab lah kenapa Allah sebut mention tentang lupa benda yang kita rasa memang tak boleh lupa. Iaitu ada kalinya kita belajar sesuatu perkara, kita rasa memang hadam betul dan memang kita yakin benda tu tak boleh lupa. Tapi sekiranya Allah berkehendaki, Allah boleh lupakan. Ini berkaitan dengan ilmu, penuh dengan pengajaran ilmu. Ya? Jadi itu dalam menuntut ilmu, ada ketikanya kita rasa kita berada di puncak. Kan? Tetapi kalau ilmu itu menjadikan dia mendabik, merasakan dia tinggi, merasakan orang sekelilingnya semua kena patuh pada arahannya, kan? Jadi kat situ ilmu bahkan menjadi satu bencana untuk dia. Dan anytime saja Allah boleh tarik balik. Sebab itu disebutkan hikmah kenapakah diceritakan tentang hal ini, macam mana Yusha boleh lupa benda yang ajaib, benda yang maha tidak boleh dilupakan. Ya? Tapi Yusha boleh terlupa. Jadi untuk menunjukkan kelupaan kali ini merupakan kelupaan yang berat ni.
berat sungguhlah kalau berlupa bab ni. Ya. Jadi oleh kerana itu Al-Quran menggunakan baris yang paling kuat, iaitu dhammah, berbanding mengikut kaedah yang masyhur, iaitu menggunakan baris kasrah. Penggunaan dhammah ini untuk mengisyaratkan bahawa kelupaan yang menimpa Yusha merupakan salah satu kelupaan yang kuat dan ganjil. Kesesuaian baris ini boleh dilihat pada dua sudut. Ya. Sudut yang pertama, kekuatan baris dhammah. Dhammah itu sendiri baris yang kuat, mengisyaratkan betapa kuatnya kelupaan tersebut. Yang kedua, keganjilan baris dhammah pada huruf ha. Huruf ha yang didatangkan dengan baris dhammah yang datang selepas huruf ya sukun ataupun baris bawah, itu adalah keadaan yang ganjil. Kita tak akan sebut fihu. Kalau sebut fihu, itu adalah keadaan yang ganjil. Dalam Al-Quran, semua tempat digunakan dengan baris bawah, tiba-tiba kali ini datang dengan baris depan. Ini adalah bentuk yang ganjil. Ia adalah seiring dengan bentuk kelupaan. Bentuk kelupaan yang berlaku ini pun juga adalah ganjil dan sangat jarang. Ya? Wallahu a'lam. Selesai huraian kita tentang contoh yang kedua. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan, silakan. Sebelum kita masuk kepada contoh berikutnya. Contoh berikutnya mungkin lebih berat sedikit ya. Sebab contoh yang tadi, contoh 1 dan 2 dia hanya berkaitan dengan ilmu linguistik ataupun baris. Hal baris ni tak beratlah untuk kita bincangkan. Yang beratnya bila kita bincangkan pada sudut nahu, tata bahasa. So kita bincangkan contoh yang ketiga insya-Allah. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-120 untuk contoh ketiga. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika kamu beroleh kebaikan, tasuhum, ia akan menyebabkan mereka rasa buruk, iaitu menyakitkan hati mereka. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Sekiranya kamu ditimpa sayyi'ah, perkara yang buruk, yafrahu biha, mereka akan gembira dengan keburukan tersebut. Jadi itu sifat orang munafik. Dia suka umat Islam ni dapat perkara yang buruk. Tapi kalau umat Islam dapat benda yang baik, dia rasa susah hati. Maka Allah kata wa in tasbiru wa tattaqu. Dan sekiranya kamu bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Perancangan ataupun tipu daya mereka tidak akan sama sekali memberi mudarat kepada kamu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka lakukan muhit, maha meliputi pengetahuannya. Surah Ali Imran ayat yang ke-120. Di sini dia bakal berkaitan dengan i'rab. I'rab ini adalah tata bahasa. Yang mana saya terpaksa jelaskan kepada tuan-puan bahawa wa in ini adalah syarat. Wa in adalah syarat. Selepas syarat, fi'il yang datang selepasnya akan menjadi jazam, majzum. Apa itu majzum? Di sini sama ada majzum membaris sukunkan huruf yang paling hujung ataupun dibuangnya huruf nun. Jadi kat sini asalnya tasbiruna, ada nun kat belakang. Oleh kerana ia datang pada posisi majzum, jazam tadi, maka dia datang dengan hilangnya huruf nun. Wa in tasbiru. Itu majzum yang ni di sini ya. Wa tattaqu, asal kalimah wa tattaqu, wa tattaquna. Oleh kerana datang pada posisi jazam, iaitu datang selepas syarat, sekiranya, tu syarat lah tu ya, sekiranya, maka dibuang huruf nun pada posisi jazam, majzum. Maka jawapan dia pun dalam posisi majzum. Kalau syarat ni, dia menjazamkan dua fi'il. Satu fi'il syarat, fi'il yang datang selepas syarat, iaitu selepas im. Yang kedua fi'il jawab, ataupun jawab syarat. Jawab syarat, iaitu jawapan kepada syarat. Sekiranya sekian,
berlakulah sekian. Jadi berlakulah sekian tu dibuang, dijazamkan. Jadi dekat sini yadurrukum sepatutnya di sini dijazamkan. Ya. Okey, yadurrukum ni sepatutnya dijazamkan. Okey, kalau nak jazamkan yadurrukum, kes ni rumit juga sedikit nak bentang kan, tapi mudah-mudahan tuan-puan dapat. Yadurrukum ini adalah satu bentuk kata kerja yang dipanggil sebagai mudha'af. Saya tuliskan kepada tuan-puan ya. Yadurrukum. Okey. Kalau dia marfu', ra ni baris depan yadurrukum. Kalau dia mansub, ra ni jadi baris atas yadurrakum. Kalau dia majzum, iaitu jadi sukun, dia ada dua bentuk untuk majzum. Ini fi'il mudha'af ya, saya tuliskan di sini mudha'af. Mudha'af. Iaitu kata kerja yang ada gandaan. Gandaannya kat mana? Iaitu ra. Ra ini digandakan. Ada dua ra dekat sini. Iaitu asalnya kan, ra ada dua. Satu ra sukun, satu lagi ra hidup. Yadurrukum. Jadi ini mudha'af, kita panggil jenis ni mudha'af. Jadi bila dia majzum, dia ada dua bentuk. Satu, kita baris ataskan huruf ra, yadurrakum. Ra baris atas. Yang kedua, kita cuba pisahkan huruf, kita ambil kalimah asal yadurrukum. Yadurrukum. Ya. Yadurrukum. Ini cara untuk kita menjazamkan fi'il mudha'af. Jelas ya tuan-tuan? Kalau ada soalan, teruskan bertanya. Mudah-mudahan kita sama-sama faham insya-Allah. Okey, jadi ini adalah fi'il mudha'af yang dijazamkan. Sepatutnya sama ada dua. La yadurrakum ataupun la yadurrukum. Yang peliknya di sini yang berlaku adalah ra baris depan, bukan baris atas ataupun sukun di hujung. Ya. Sedangkan dia adalah jawabus syart. Jawab kepada syarat. Jadi kita perhatikan pada sudut i'rab ni ya. Okay, pada sudut i'rab, al-i'rabu la yadurrukum. La di sini adalah la nafiyah. La nafiyah, la nafi, yang tidak memberi kesan kepada i'rab. Ya, yang tidak memberi kesan kepada i'rab. Okey, jadi dekat sini yang tidak memberi kesan kepada i'rab la ni. Okey, yadurrukum ini adalah fi'il, yadurru ini adalah fi'il mudha'af yang saya sebutkan di sini kerana ra ni ada double. Mudha'af ini maksudnya yang berganda ya. Jadi dia adalah fi'il mudha'af. Dia adalah fi'il mudhari' yadurru. Asal kalimahnya adalah darra. Darra fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya adalah yadurru. Ia majzum sepatutnya sebab dia adalah jawabus syart. Li'annahu jawabus syart. Di sini dah jawab. Kerana ia adalah jawabus syart, jawab kepada syarat. Wa hurrika bidhammi. Tapi ia dibariskan dengan dhammah. Ra ni dibariskan dhammah littiba'i harakati dhad. Kerana mengikut baris huruf dhad. Oleh kerana huruf dhad ni baris depan, yadu, maka ra untuk meringan, untuk memudahkan sebutan, jadi ra dibariskan dengan depan, yadurrukum. Ya. Jadi kalau dahulu selalu juga dibincangkan tentang baris yang diubah mengikut huruf sebelumnya. Jadi ra dekat sini dibincangkan dalam tajuk baris yang diubah mengikut huruf sebelumnya. Jadi sepatutnya yadurrakum. Tapi oleh kerana du ni berat, dia adalah huruf dhammah kan, baris depan. Dha ni adalah huruf yang isti'la, huruf yang tebal. Maksud dengan baris depan, dia akan jadi bertambah berat, du. Bila disambung dengan ra, jadi ra tu adalah lebih mudah disebut dengan yadurrukum. Itu perbincangan yang lampau, yang klasik ya. Tetapi di sini penulis cuba sampaikan ada perkara yang lain juga yang
boleh kita faham daripada isyarat la yadurrukum dekat sini. Kenapakah ra baris hadapan? Okay, li'annahu fi'lun mudha'af. Kerana ini adalah fi'il mudha'af, iaitu ra ada double. Wal kafu maf'ulu. Kaf dekat sini ni, kum ni, kaf, ini adalah maf'ulnya. Jadi dekat sini dia adalah majzum. Cuma sengaja ditukar ra ni sepatutnya baris atas yadurrakum ataupun yadurrukum. Tapi dekat sini di baris depan. Ya. Huruf ra pada lafaz yadurrukum dibaca dengan dhammah, iaitu baris depan. Kerana mengikut baris dhammah pada huruf dad sebelumnya. Sedangkan mengikut kaedah yang masyhur dalam kaedah tata bahasa Arab, ialah membariskan ra dengan fathah. Ya, membariskan ra dengan baris fathah, iaitu sepatutnya la yadurrakum ataupun fakkul idgham. Apa itu maksud fakkul idgham? Iaitu kita meleraikan idgham. Meleraikan macam mana yang saya sebutkan tadi, ra ni dekat sini ada idgham. Asalnya ra sukun dan ra hidup. Asalnya begini. Sekarang ni kita sedang cerakin kan ya. Okey. Yadurru, ini kita sedang mencerakinkannya. So ni fakkul idgham ni. Okey, bila kita dah fakkul idgham, okey, kemudian barulah kita boleh sukunkan huruf yang terakhir ni, ra boleh disukunkan. Jadi dia boleh ubah kepada ra boleh sukun. Kemudian yang berbaris tu ra yang pertama pula dibariskan, dad ni jadi sukun. Yadrurkum. Jadi begini, yadrurkum. Jadi dia ada dua cara untuk menjazamkan fi'il mudha'af. Pertama, membaris ataskan huruf yang terakhir, jadi yadurra. Ini fi'il mudha'af saja tuan-puan ya. Sebab dalam fi'il mudhari' selalunya kalau kita baris atas tu untuk mansub, tapi untuk majzum, untuk fi'il mudha'af, di hujungnya dibaris ataskan. Ataupun kita fakkul idgham, kita leraikan idgham. Kerana kalimah tersebut pada posisi jazam, majzum. Sebagai contoh firman Allah yang lain, tuan-puan perhatikan kalimah yartadda dekat sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda. Dekat sini yartadda ini adalah fa'il mudha'af. Iaitu di hujungnya ada double dal. Ya, dal sukun satu, dal hidup. Maka untuk menjazamkan ia terpaksa di baris atas yartadda. Dia tak akan jadi yartad. Dia tak akan jadi sukun lah dekat sini. Kalau nak sukun boleh dengan syarat fakkul idgham. Macam mana fakkul idgham dekat sini? Wa man yartadid. Kita leraikan idgham dekat sini. Asalnya yartaddu, kita leraikan idgham, kemudian kita letakkan sukun pada huruf yang hujung, kemudian huruf yang kedua terakhir kita terpaksa letakkan baris. Jadi yartadid. Di sini berlaku fakkul idgham, iaitu peleraian idgham. Iaitu huruf ad-dal di sini asalnya bertasydid, yartaddu. Pada kalimah yartaddu dileraikan kepada dua huruf untuk membolehkan kalimah ini ditutup dengan baris sukun yang akhirnya menjadi yartadid. Asalnya yartaddu, macam mana nak menjazamkan yartaddu ni? Sama ada yartadda ataupun yartadid. Ada dua bentuk dia. Jadi nanti pun dalam Al-Quran dibincangkan jugalah. Kenapakah Al-Ma'idah menggunakan yartadda, Al-Baqarah digunakan yartadid? Kenapa tak selaras saja? Kenapa tak guna yartadda pada semua tempat? Ataupun tak guna yartadid pada semua tempat? Itu kita bincang pada masa yang akan datang ya. Cuma yang di sini nak disebutkan di sini, pada sudut i'rab ataupun nahunya, sepatutnya dia menjadi yartadda ataupun yartadid sebagaimana yang ada dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Ma'idah. Yang berlaku pada yadurrukum tadi dalam surah Ali Imran, sepatutnya yadurrakum ataupun yadururkum. Tapi kenapakah ra baris depan? Dalam Al-Bahrul Muhit, karangan Abu Hayyan ya, beliau menyatakan bahawa perawi Kufah dan Ibnu Amir, perawi ni perawi qiraat ya, membaca dengan la yadurrukum, iaitu dengan mendhammahkan huruf ad-dad dan ar-ra al-musyaddadah. Cuma kemudian beliau mengatakan lagi bahawa Asim ni perawi utama sebelum Hafs. Kan kita Hafs an Asim, Hafs ambil daripada Asim. Jadi kata beliau Asim
melalui jalur periwayatan Abu Zaid. Ini dalam bab qiraat dia tuan-puan. Dia tuan-puan, dalam ilmu Al-Quran ada pengajian tentang qiraat. Apa yang dibincangkan oleh Abu Hayyan ini, dia ada bab halus pula dalam ilmu qiraat yang disebut sebagai ilmu at-tawjih. Ilmu at-tawjih. Ilmu at-tawjih ni kita bincangkan sudut qiraat tu. Kenapakah qiraat baca la yadurrukum? Kenapa qiraat lain baca la yadurrakum? Tu ilmu tawjih. Kita huraikan kenapa. Dia bukan sekadar bagi tahu. Kalau qiraat dia sekadar bagi tahu, qiraat ni kita sebut okey, Syu'bah baca wa ummi ilahaini min dunillah. Kalau Hafs baca wa ummiya ilahaini min dunillah. Okey, itu qiraat. Kalau ilmu tawjih kita huraikan kenapa Syu'bah baca ummi ilahain, kenapa Hafs baca ummiya ilahain. Itu ilmu at-tawjih. Ya. Ataupun nama yang lengkapnya ilmu tawjihil qiraat. Kalau ilmu tawjihil qiraat, kita tak ada alif lam lah pada awal kalimah ni, tawjih al-qiraat. Selalunya ilmu tawjih ni memang berkait dengan bahasa. Sebab qiraat ni, kepelbagaian qiraat ini, dia menjadi hujah ataupun menjadi sandaran kepada bahasa Arab. Ya? Sebab tu kalau dibincangkan, kenapa ada qiraat lain? Kan kita baca satu je, kenapa disimpan juga qiraat lain ni? Jadi kita sebut qiraat yang ada ni adalah yuhfaz, adalah untuk dijaga. Kerana ia adalah menjadi hujah. Hujah dari sudut apa? Hujah pada sudut bahasa Arab ataupun hujah pada sudut ilmu, hujah untuk mentafsirkan ayat. Ya? Jadi dekat sini ilmu at-tawjih. Okey, dekat sini Abu Hayyan cuba menyatakan perawi Kufah, qurra Kufah ataupun Ibnu Amir membaca dengan la yadurrukum. Tapi beliau mengatakan kalau Asim melalui jalur periwayatan Abu Zaid membacakannya dengan baris fathah, la yadurra, ra baris atas. Jadi Abu Hayyan berpandangan bahawa baca baris atas ni lebih baik berbanding baca baris bawah. Kerana ia merupakan kaedah yang masyhur dalam tata bahasa Arab. Jadi kalau ikut tata bahasa Arab, ra ni sepatutnya baris atas, la yadurrakum. Tapi dekat sini dibacakan la yadurrukum. Pandangan Abu Hayyan ini masih boleh diperdebatkan. Benar, membariskan huruf ra dengan fathah adalah lebih masyhur dan lebih banyak digunakan. Tetapi masyhur tak semestinya lebih baik. Kan? Popular bukannya bermaksud lebih baik. Ya? Jadi tidaklah semestinya lebih baik pada ayat ini. Bagaimana boleh jadi lebih baik sedangkan bacaan sebegini tidak diamalkan dalam qiraat mutawatirah. Qiraat mutawatirah ni tuan-tuan adalah qiraat sab'ah. Ya? Kemudian tangga selepasnya adalah qiraat ashrah, iaitu qiraat masyhurah. Jadi kedua-dua qiraat ni, baik qiraat mutawatirah ataupun qiraat masyhurah, mereka tak membaca la yadurrakum, mereka baca la yadurrukum, ra baris depan. Ya, tak baca la yadurrakum. Jadi tak ada dalam qiraat sab'ah ataupun qiraat ashrah. Yang saya sebutkan melalui Asim ni, itu melalui jalur periwayatan Abu Zaid. Ya. Adapun Hafs dan Syu'bah masing-masing membaca la yadurrukum, bukan la yadurrakum. Jadi tidaklah huruf ra itu dibaca dengan fathah. Ini sangat berkait dengan ilmu tawjih. Jadi barangkali mungkin bab inilah sedikit ada kerumitan untuk memahaminya. Tapi jangan risau, insya-Allah sampai masanya. Sebab itu sengaja kali ini, kalau sebelum ini saya pernah bentangkan buku ni, saya cuba buat slide. Tapi pada peringkat awal selalunya slide ni, kelemahannya adalah nota-notanya saya tak dapat tulis, saya tak dapat huraikan. Jadi ada peserta yang hanya dia tak boleh faham melalui slide. Dia kena ada huraian dia. Maka kali ini saya datangkan dalam bentuk huraian ni. Siapa tahu mudah-mudahan boleh dijadikan dalam bentuk buku. Mudah-mudahan. Jadi sebab itu kadang-kadang nak terjemah ni dia ambil masa. Kalau kita pack padat, berpagi sampai petang, sampai malam. Jadi untuk menyiapkan nota ni adalah satu memerlukan komitmen yang lebih lah. Jadi saya cuba huraikan terjemahannya. Supaya selepas ini, siapa tahu masa akan datang tuan-puan diberi peluang untuk memahami ilmu tawjih, tuan-puan baca benda ni tak berat dah. Ya? Okay. Sangat menghairankan apabila dilebihkan bacaan qiraat.
Maksudnya bacaan qiraat ni kita sebutkan tak ada tafadul. Dia lebihkan dekat sini kita sebut isu tafadul. Adakah qiraat Hafs lebih baik daripada qiraat Syu'bah? Kita sebut kalau dua-dua tu mutawatirah, kita tak bandingkan. Tak ada tafadul. Tambah lagi kalau qiraat kita lebihkan qiraat bukan mutawatirah berbanding qiraat mutawatirah. Kita sebut qiraat yang bukan mutawatirah ni lebih baik daripada qiraat mutawatirah. Kita sebutkan itu tak boleh sebab dua-dua itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mutawatirah tu kalam Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran, yang kita sebutkan diriwayatkan secara tawatur. Definisi Al-Quran. Yang bukan mutawatirah ni tidaklah utama, yang lebih utama adalah mutawatirah. Maka kalau kita lebihkan dia bukan mutawatirah, itu maksudnya ada kecacatan pada cara kita tu, ya. Jadi dekat sini penulis sedang mengkritik Abu Hayyan dalam bab ilmu taujih ni, dalam bab ni, ya. Yang dibenarkan, bahkan sesama qiraat mutawatirah pun tidak dibandingkan kelebihannya. Maksudnya sama-sama qiraat mutawatirah, Warsh, Qalun, Hafs, Syu'bah, kita tak bandingkan pun, kita tak letak tafadul, mana yang lebih baik, mana yang lebih kurang baik. Yang dibenarkan ada qiraat yang pelbagai ni bukannya untuk kita tafadul, kita letakkan mana satu lebih utama, mana satu lebih baik ataupun mana satu bukan lebih baik, tapi adalah untuk atas tujuan ikhtiar, untuk kita pilih, bukannya untuk tafadul, ya. Jadi yang dibenarkan adalah untuk memilih bacaan, bukannya membandingkan kelebihan bacaan. Kerana setiap bacaan dalam qiraat mutawatirah adalah sabit daripada Rasulullah SAW secara qat'i, tanpa ragu. Maka kita tak bandingkan mana lebih baik, mana lebih kurang. Kita tak buat kerja tafadul, kita buat kerja ikhtiar. Jika diamati, sebenarnya ada keindahan pada bacaan yang membariskan huruf ar-ra dengan dhammah pada ayat ini dalam penyampaian makna. Iaitu dhammah merupakan bacaan yang lebih berat berbanding fathah. Sama macam sebelum ni tersebut, dhammah bacaannya lebih berat. Sebagaimana yang telah disebutkan pada contoh-contoh sebelum ini, jika dibaca dengan fathah pada ayat ini, ia menunjukkan bahawa tiada sebarang bentuk mudarat yang menimpa mereka. Jadi kalau kita sebut la yadurrakum, ra kalau baris atas dia taklah seberat macam ru baris depan. Ya. Jadi kat sini kalau baca la yadurrakum tak ada sebarang mudarat, tak ada perkara yang memudaratkan mereka. Tetapi jika dibaca dengan dhammah, masih juga menunjukkan tiada mudarat menimpa mereka, tetapi seolah-olah terdapat isyarat masih ada bebanan yang menimpa mereka. Bebanannya apa? Mereka tidak dimudaratkan dengan tipu daya, tetapi mereka dimudaratkan dengan bebanan lain. Bukan tipu daya yang boleh membebankan mereka, tapi bebanan perasaan dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan daripada golongan munafiqun, ya. Iaitu walaupun mereka tidaklah dimudaratkan dengan tipu daya musuh, tetapi mereka masih menerima perkataan-perkataan yang menyakitkan daripada pihak musuh. Firman Allah, lan yadurrukum illa adha. Kalau tadi disebut la yadurrukum kaiduhum, tipu daya mereka tak boleh memberi mudarat kepada kamu. Dekat sini lan yadurrukum illa adha, mereka tak boleh beri mudarat kepada kamu melainkan adha dekat sini. Perkataan yang menyakitkan. Itulah yang dilalui oleh selebriti media. Ya, itulah yang dilalui oleh setengah selebriti media massa kan, media sosial kan. Setengah selebriti media sosial apabila tidak tahan dengan adha, kecaman ataupun perkataan-perkataan yang menyakitkan, kadang-kadang mereka tutup ruangan komen. Ya. Kerana adha ni, artinya menanggung adha ni bukanlah benda yang ringan. Ada bentuk bebanan. Cuma yang tidak memberi kesan kepada mereka adalah kaiduhum sahaja, tipu daya mereka. Tapi adhahum, perkataan ataupun kata-kata yang menyakitkan daripada golongan munafik ini boleh membekas hati mereka. Ya. Jadi dekat sini kalau kita perhatikan dalam firman Allah, la yadurrukum illa adha, mereka tak boleh memudaratkan kamu melainkan hanya adha sahaja. Menyakiti perasaan kamu dengan ejekan dan tuduhan yang tidak berasas. Wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar, dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berpaling lari, membelakangkan kamu, yakni kalah dengan sehina-hinanya. Summa la yunsarun, sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan. Maka dekat sini disebut
Oleh yang demikian firman Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, dan kalau kamu sabar dan bertakwa maka tipu daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Okey, dah nak habis alhamdulillah. Boleh dihuraikan di sini bahawa frasa wa in tasbiru wa tattaqu bermaksud sekiranya kamu bersabar menghadapi perkataan-perkataan mereka yang menyakitkan. Wa in tasbiru, kamu bersabar mentaati Allah. Wa tattaqu, kamu takut, iaitu kamu berwaspada dengan perkara-perkara haram. Kamu berwaspada daripada sifat-sifat sebab-sebab kemungkaran dan perancangan musuh. Ini disokong oleh kenyataan Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Beliau mengatakan sekiranya kamu bersabar menghadapi perkataan-perkataan mereka yang menyakitkan, bersabar mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar menghadapi rintangan jihad di jalannya, dan kamu berwaspada dengan perkara yang diharamkan ke atas kamu, nescaya tipu daya dan perancangan mereka tidak akan membahayakan kamu, tetapi perkataan-perkataan yang menyakitkan tetap juga boleh memberi kesan kepada kamu. Ya, perkataan yang menyakitkan. Tapi kait je, tipu daya sahaja tak boleh membahayakan, tidak boleh memberi kesan. Bahkan Abu Hayyan sendiri ada menyebutkan perkataan Ibnu Abbas. Ketika, K ni huruf kecil ya, ni mungkin dia auto spell dekat sini ya. Auto spelling. Dekat sini menguraikan ayat ini Ibnu Abbas. Dalam Abu Hayyan ketika menguraikan ayat ini meriwayatkan perkataan Ibnu Abbas, iaitu beliau meriwayatkan bahawa Ibnu Abbas berkata, sekiranya kamu bersabar menghadapi perkataan mereka yang menyakitkan. Nampak ada di sini, menghadapi perkataan mereka yang menyakitkan. Kamu bertakwa kepada Allah, kamu tidak berputus asa, serta kamu tidak jemu menghadapi celaan mereka sekalipun ia berulang. Oleh itu, bacaan fathah pada huruf ar-ra, kalau dibaca la yadurrakum, menunjukkan bahawa tiada sebarang mudarat, baik celaan, baik kata-kata yang menyakitkan yang menimpa mereka, serta isyarat bahawa urusan mereka dalam keadaan aman. Sebab ra baris atas ini adalah serengan-rengan sebutan, serengan-rengan baris. Baris yang paling berat adalah baris depan. Baris yang paling ringan adalah baris atas. Jadi bila dibariskan dengan atas, la yadurrakum, jadi menunjukkan ia adalah sebutan yang ringan, menunjukkan apa yang berlaku kepada mereka adalah suasana yang aman. Berbanding bacaan dhammah, ia menunjukkan bahawa keadaan ini merupakan keadaan yang getir dan berat ditanggung umat Islam. Justru, ia memerlukan perhatian, kesabaran serta ketakwaan yang tinggi. Walaupun begitu, mereka masih menerima celaan daripada pihak musuh. Bacaan fathah menunjukkan suasana yang ringan dan aman, seiring dengan keringanan baris fathah itu sendiri, manakala bacaan dhammah menunjukkan suasana yang berat, terdapat isyarat untuk teguh dan sabar bagi menghadapi celaan-celaan musuh, meskipun perancangan musuh tidak dapat memudaratkan mereka. Subhanallah, alangkah indahnya penyampaian Al-Quran, walaupun pada membariskan huruf sahaja. Wallahu a'lam. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan sebelum kita tutup? Saya rasa contoh ketiga ni, kalau tuan-puan baca lagi sekali, cuba baca sendiri pula berkenaan contoh yang ketiga ni, insyaAllah kita boleh tangkap, insyaAllah ya. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh tu memang tak berat. Contoh yang ketiga sebab berkaitan dengan ilmu taujih. Ilmu taujih ni kita perlu menguasai banyak aspek. Satu, kena menguasai aspek nahu. Yang kedua, kena menguasai aspek saraf. Yang ketiga, kena menguasai aspek balaghah. Barulah boleh bincang ilmu taujih. Jadi ilmu taujih ni dia lebih berat daripada sekadar perbincangan nahu ataupun saraf ataupun balaghah. Wallahu a'lam. Kalau tuan-puan ada soalan, boleh utarakan dalam ruangan komen di Facebook. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat pengajaran dan ibrah, ataupun kita dapat menghayati bahawa kalam Allah ini bukan sembarangan. Baris yang Allah tetapkan ini sudah tentu ada maksudnya yang tersendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.